Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 14 Jun 2022. Pendataan digital warga asing penting demi penjagaan keselamatan rakyat di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, ini kerana melalui pendataan ini akan adanya pangkalan data yang menyimpan data warga asing termasuk biometrik mereka. Pendataan digital dan biometrik ini perlu supaya kita tahu siapa mereka, di mana mereka dan pekerjaan mereka. Sebab kalau kita tidak ada ini, mereka boleh menjadi isu keselamatan kita, menjadi penjenayah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan sambutan Pesta Keamatan Kampung Keranaan di Dewan Raya Kampung Keranaan Tambunan. Program pendataan digital tersebut dilaksanakan kerajaan negeri dan disokong kerajaan persekutuan serta dilaksanakan secara terbuka, telus dan tanpa ada agenda tersembunyi. Datuk Dr. Jeffrey turut berharap agar masyarakat menyokong usaha tersebut demi menyelesaikan masalah pendatang asing tanpa izin yang semakin merunsing di negeri ini. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI memperuntukkan sejumlah RM22 juta untuk bantuan Elaun Sara Hidup Nelayan di Sabah bagi tahun 2022. Elaun berkenaan melibatkan 7,671 nelayan di seluruh Sabah disalurkan melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Sabah. Perikanan merupakan antara sektor yang negara mampu untuk bergerak ke arah SSL 100%. Jadi perikanan sama ada perikanan tangkapan ataupun perikanan aquakultur merupakan sektor yang boleh menjamin bekalan 100% bagi keperluan negara. Beliau ditemui media selepas majlis penyerahan Elaun Sara Hidup Nelayan peringkat daerah di Beluran. Sementara itu, penerima yang ditemui bersyukur dan berharap bantuan tersebut diteruskan pada masa akan datang. Macam senanglah sebab kerajaan bagi bantuan sara hidup nelayan untuk meringankan beban lah pada nelayan. Syukurlah dapat bantuan ni. Terima kasih atas yang segala yang pembagi. Dapat membantu jugalah. Syukur jugalah dapat beli belanja jugalah. Alhamdulillah karena bantuan ini dapatlah kami orang-orang nelayan menikmati hidup untuk berterusan di masa akan datang. Karena pada masa ini naik semua harga barang naik. Kami terima kasih pada Persatuan Nelayan bersama ahli pengarah kami dan Datuk Seri Ronald Kendi. Bersamalah kami serumpun sekampung ingin merakamkan ribuan terima kasih. Seramai 619 golongan nelayan daerah Beluran menerima secara tunai RM300 Elaun Sara Hidup Nelayan setiap seorang dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM176,000. Keanggotaan skuad Wajah yang juga dikenali skuad wanita anti jenayah di negara ini telah melepasi sasaran. Setakat ini seramai 308,677 keahlian direkodkan, manakala di Sabah sebanyak 22,900 keahlian. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM, Dato' Hajah Siti Zaila Muhammad Yusof berkata, objektif penubuhan skuad Wajah bertujuan menambah aktiviti bimbingan bagi meningkatkan kesedaran tentang isu-isu jenayah, khususnya jenayah terhadap wanita. Dengan adanya skuad Wajah ini, insya-Allah kita sama-sama dapat menangani apa jua isu yang berkaitan dengan keganasan terhadap wanita dan keluarga. Dan saya mengharapkan kerjasama. Dan alhamdulillah saya ucap tahniah kerana sekarang ini sehingga 9 Jun 2022, kita sudah ada seramai 308,677 orang skuad Wajah seluruh negara, dan untuk Sabah saja kita sudah mencapai 22,900. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program psikososial kembara skuad Wajah Negeri Sabah di Dewan Masyarakat Suk Keningau. Dato' Hajah Siti Zaila menegaskan bahawa peranan skuad Wajah dalam komuniti, terutamanya dalam tempoh pandemik lalu, sangat signifikan dan banyak membantu masyarakat khususnya di peringkat akar umbi. Orang ramai termasuk golongan lelaki disuruh tampil mendaftar sebagai ahli skuad Wajah.
Kembara skuad wajah melibatkan Keningau, Tambunan, Tenom dan Tulit ini diisi antaranya program psikososial, tinta motivasi, menyantuni anak yatim, kepimpinan alaf baru, distres klinik dan forum bual bicara. Kerajaan Persekutuan melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Sabah memperuntukkan lebih RM500,000 bagi membina bangunan Persatuan Nelayan Kawasan Beluran. Bangunan berkenaan menjadi pusat pentadbiran aktiviti berkaitan nelayan daerah Beluran. Pengarah LKIM Sabah Muhammad Jamil Abdullah berkata, pembelian bangunan untuk Persatuan Nelayan Kawasan PNK merupakan inisiatif kerajaan bagi memudahkan PNK melakukan operasi dan memberi perkhidmatan kepada nelayan di setiap kawasan. Sebenarnya di Sabah ini bantuan untuk penyediaan untuk kemudahan pejabat untuk PNK bukan di Beluran saja, di tempat-tempat lain pun sudah ada. Rata-rata kebanyakan persatuan nelayan telah pun ada bangunan sendiri, yaitu bangunan itu sebenarnya pembantuan daripada pihak kerajaan. Beliau ditemui media dalam majlis penyerahan elon sara hidup nelayan di Beluran. Dalam majlis berkenaan, Menteri Mafi Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi menyerahkan replika cek bernilai RM528,000 kepada Persatuan Nelayan Kawasan Beluran kos pembiayaan bangunan PNK Beluran. Republik China komited mengukuhkan kerjasama dengan Sabah dalam pelbagai bidang, memandangkan kerjasama tersebut mempunyai prospek yang luas dan potensi besar bagi kedua-dua pihak. Menurut Konsul Jeneral China di Kota Kinabalu, Huang Shifang, kerjasama baik dan hubungan mesra antara China dan Sabah akan diteruskan demi manfaat kedua-dua pihak. Terdahulu, beliau mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan tersebut merupakan yang pertama sejak beliau dilantik menjadi Konsul Jeneral China di Kota Kinabalu. Huang Shifang mula menjawat jawatan tersebut pada 30 Mei lalu, menggantikan Konsul Jeneral sebelum ini iaitu Liang Chaide yang menamatkan tugas sebagai Konsul Jeneral China di Kota Kinabalu pada Mac 2022. Beberapa cadangan telah dikemukakan kerajaan bagi mengatasi masalah setinggan di kawasan Dewan Undangan Negeri Kukusan di Tawau. Antara yang dicadangkan adalah menyediakan dan memperuntukkan projek perumahan rakyat PPR demi memenuhi permintaan yang tinggi terhadap keperluan kediaman di kawasan tersebut. Wakil Rakyat Kukusan Rina Jainal berkata, pembinaan rumah penempatan setinggan yang tidak terancang dan terlalu rapat di beberapa kawasan di daerah Tawau berpotensi menyebabkan kemusnahan yang besar setiap kali berlakunya bencana kebakaran. Di Kukusan sendiri antara masalah yang paling besar adalah masalah setinggan Kita boleh nampak sekarang semakin meningkat juga dengan penempatan, dengan kepadatan penduduk yang semakin bertambah. Jadi masalah setinggan ini semakin susah untuk diatasi. Tapi bagi saya perlu ada tindakan yang segera. Beliau berkata demikian pada program gotong royong perangi Aedes di Taman King Fog Tawau. Beralih kepada perkembangan COVID-19 di Sabah, angka jangkitan harian terus meningkat kepada 72 kes semalam, pertambahan 14 kes berbanding pada Ahad. Kota Kinabalu masih mencatatkan kes harian tertinggi dengan 38 kes baharu. Menurut kenyataan jurucakap COVID-19 negeri Datuk Seri Panglima Masudi Manjun, beberapa daerah yang tidak mencatat sebarang kes jangkitan baharu sebelum ini turut mencatatkan jangkitan baharu dalam jumlah kecil. Ia dapat dilihat daripada jumlah yang berkurangan daripada 19 daerah pada Ahad kepada 14 daerah yang direkodkan semalam. 58 daripada 2,028 sampel pada Ahad dan 72 daripada 2,189 sampel semalam menghasilkan kes positif COVID-19. Jumlah daerah yang mencatat penurunan kes dan mencatat peningkatan adalah seimbang. 11 daerah mencatatkan kes 1 angka sementara Kota Kinabalu dan Penampang kekal 2 angka. Seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi Sabah.
Perasmian bangunan baharu Sekolah Menengah Kebangsaan Libaran di Sandakan jelas meningkatkan keupayaan menampung pertambahan bilangan pelajar di daerah berkenaan. Kebanyakan yang ditemui menyifatkan bangunan sekolah baharu berkenaan merupakan hadiah daripada Kementerian Pendidikan Malaysia mengakhiri penantian selama 22 tahun. Saya sebagai wakil guru-guru, saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Yang Berhormat Menteri dan Kementerian Pelajaran Malaysia kerana telah memberikan bangunan baharu kepada kami setelah 22 tahun kami menumpang. Ini adalah satu yang amat ditunggu-tunggulah oleh warga pendidik di kawasan Libaran dan juga penduduk di kawasan Libaran. Terima kasih kepada pihak Kementerian Pendidikan kerana telah membantu kami mendapatkan bangunan baru bagi pelajar SMK Libaran. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana memberi kami bangunan baru dan alhamdulillah kami tidak perlu lagi menumpang di bangunan STS Sungai Padas. SMK Libaran mempunyai 619 pelajar membabitkan pelajar tingkatan 1 hingga 5 dengan menjalani pembelajaran sesi pagi keseluruhannya. Dilengkapi 24 kelas dengan makmal, bilik mesyuarat, bilik pentadbiran, kantin sekolah dan tapak perimpunan, sekolah ini mempunyai 33 tenaga pengajar. Beralih ke berita sukan. Peningkatan pasukan Sabah FC musim ini ketara selepas adanya pengurusan baharu dan kehadiran Ketua Jurulatih Datuk Ong Kim Swee. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Negeri Sabah, SAFA, Datuk Dr. Jelani Hamdan berkata, meskipun terdapat peningkatan, namun pasukan Sabah FC perlu konsisten dan tidak boleh terlalu selesa dengan keadaan semasa. Ya, memang nampak ketara. Kita sedang di tangga yang kedua kan. Kalau season lepas, di mana Datuk Ong mengambil alih kejurulatihan Sabah FC di peringkat akhir sudah. Orang bilang last game sudah. Jadi ini kali alhamdulillah dia konsisten. Tetapi kita tidak boleh overconfident. Pasal negeri lain pun juga meningkat. Dan negeri lain juga banyak perubahan dari segi pemain, coaching dan sebagainya. Tapi kita confident. Alhamdulillah kita dapat buat peningkatan. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu jemputan rancangan kami bak ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Menjelaskan 3 perlawanan persahabatan menentang kelab bola sepak di Indonesia baru-baru ini adalah pendedahan dan pengukuhan strategi. Tamanya perlawanan persahabatan itu juga sekaligus menguji corak permainan lawan selain persediaan meneruskan kancah Liga Super dan Piala FA Malaysia. Sabah FC akan menentang Seri Pahang FC pada perlawanan seterusnya di Stadium Likas pada 18 Jun depan bermula 8.15 malam. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah untuk kali ini. Teruskan bersama berita RTM melalui pelbagai platform untuk info terkini dan sahih. Dengan itu, saya Emran Azmi Rosli. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Kita sebagai